What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak agama berkenaan dengan One Piece. Alright guys, sebelum kita start, aku nak beritahu kat korang, shout out kepada Khairil Anwar No, Zef, Hazari Ahmad Kamal, Kaizen Lobos, Adam Senpai, Faris Fikri, Muhammad Zulfikri, Hakim Komar, Anas Nasruddin dan Nami Aziza for being the first 10 untuk komen di channel aku ini. Dan dalam video ini juga aku nak umumkan pemenang kepada segmen giveaway aku yang sebelum ini, yang mana jawapan yang dicari, perkataan dicari adalah Silver's Relic. Yes, itulah sebutan dia ataupun ejaan dia, Silver's Relic. Sebenarnya ada beberapa orang juga dah beri jawapan, tapi jawapan dia tertinggal S dekat belakang silver tu. Jadi aku tak anggap diorang sebagai pemenang, dan inilah pemenang yang dicari. Yang pertama Farhan Yusof, yang kedua Nami Aziza dan yang ketiga Hasif. So aku ucapkan tahniah kepada tiga pemenang ini, dan insya-Allah lepas ni aku akan buat lagi banyak segmen giveaway kepada korang. Dan kat sini juga aku nak buat pengumuman bahawa pada hari Jumaat ini 16 hari bulan bertempat di Gudang Rasa Mualim di Tanjung Malim. Aku nak jemput korang, siapa-siapa yang berkelapangan boleh sama-sama dengan aku di Tanjung Malim di Gudang Rasa Mualim, di mana mereka telah menjemput aku untuk majlis perasmian restoran mereka, dan aku nak jemput agar korang juga sama-sama dapat turun bersama-sama aku di sana, dan kita boleh adakan segmen borak-borak One Piece dekat sana, dan aku juga akan ada kuis untuk korang, dan kalau korang jawab dengan betul aku akan sediakan hadiah untuk. So jangan lupa untuk bersama-sama dengan aku di Gudang Rasa Mualim. Dan seperti biasa, kepada korang yang berminat dengan t-shirt Wano Doodles Edition ini, korang boleh dapatkan dengan cara korang tekan link di ruangan description ataupun di pin komen. Dan kepada korang yang nak aku shout out atau aku promote korang punya business, jangan lupa untuk tekan link ruangan description ataupun di pin komen. So jom, let's proceed with the content. Dalam video ni aku nak share satu teori dari nakama kita yang pada aku cukup awesome, dan aku berbangga komen ni datang dari nakama Scoverto, which is sebuah komen yang datang dari Kula Pulens pada video aku yang bertajuk Spoiler 1085. Komen yang mendapat 48 like ini, dan siap ada orang minta pin lagi komen tu, yang mana aku rasakan komen ini deserve better dari dipinkan komennya, which is aku highlight terus dalam video supaya lebih ramai nakama kita tahu tentang pendapat Kula Pulens ini dan kita dapat berdiskusi bersama. Menurut Kula Pulens, Joy Boy adalah Jesus dan Luffy Gear 5 adalah Joy Boy Jesus Second Coming. 12 disciple of Jesus adalah 12 nama clan D, dan initial D may be referred to disciple. Firstly, di episod 885 di Marijoa, kita dapat lihat ada 9, mungkin lebih, pintu gerbang ketika Imu Sama melangkah masuk untuk bertemu The Giant Straw Hat. Aku percaya tiap-tiap pintu gerbang itu bersandarkan 12 disciples atau nama-nama D, sebab tu ada Giant Straw Hat. Berkemungkinan Straw Hat itu adalah kepunyaan keturunan Jaguar, iaitu satu-satunya giant dalam clan D. Joy Boy seperti Jesus. Pernah dengar tak dengan Christ Joy, iaitu Jesus first, others second, you last. Joy Boy adalah savior pada zaman lampau, tetapi salah satu misi Joy Boy tergantung ketika di Fishman Island, dan Joy Boy lah memberi gelaran D untuk 12 anak-anak buahnya yang terselamat di Void Sentry War. Macam tu jugalah Jesus seorang savior untuk menyelamatkan kaum-kaum dia. Setakat ini ada 8 nama D, iaitu Monkey D, Gold D, Podcast D, Trafalgar D, Jaguar D, Marshall D, Rocks D, Nefertari D, dan ini 12 nama disciple of Jesus. Yang pertama, John, James Zebedee the Elder, Thaddeus Jude, Simon the Zealot, Judas Iscariot, Philip, Bartholomew Nathaniel, Matthew, Levi, James Ephesius the Younger, Andrew dan Thomas. Yang seronoknya ada lagi 4 nama D yang belum didedahkan sebab mereka mahu sorok identiti, atau mungkin nama D tertinggal itu telah pun mati. Best candidate D yang lain adalah Mont Blanc, Eustace, Dracula dan Bartholomew. Persamaan 12 disciples dan 12 nama D. Okey, ini penting. Ciri-ciri 12 disciple of Jesus aku dapat reference dekat bibleinfo.com. Yang pertama, Peter, yang boleh dikatakan sama dengan Gold, especially Goldie Roger. Dalam setiap senarai disciples, nama Peter disebut dahulu. Roger nama yang first kita dengar untuk gelaran Pirate King. Peter seorang lelaki yang berkahwin dan rumahnya ialah di Copper Gnome. Roger telah berkahwin dan mempunyai tempat tinggal. Di antara 12 murid, Peter adalah pemimpin. Roger adalah kapten plus Pirate King, satu-satunya clan D yang pernah digelar The Pirate King. Peter syahid
di atas kayu salib, dan manakala Roger dihukum bunuh. Yang kedua adalah John, berkemungkinan sama dengan keluarga Monkey, especially Monkey D. Luffy, abang kepada James Zebedee, Monkey Luffy, dan podcast The Ace. Ini adalah cerminan kepada kedua-dua mereka. Beliau dikenali sebagai murid yang dikasihi. Begitu juga dengan Luffy yang sangat disenangi oleh orang ramai. Seterusnya adalah dia meninggal dunia akibat kematian semula jadi. John adalah salah seorang disciple yang sangat-sangat terkenal. Dia disebutkan di banyak tempat dalam perjanjian baru, New Testament. Kami percaya hero kami, Luffy, akan mati secara semula jadi, bukan dihukum bunuh atau dibunuh musuh. Nama Luffy selalu disebut-sebut di New World sebab Luffy sangat dikenali. Yang seterusnya, John rapat dengan Peter, ibarat Monkey D. Garp yang rapat dengan Gold T. Roger. Seterusnya, John seorang yang cepat bertindak. Dia sangat bercita-cita tinggi dan seorang lelaki yang cepat baran dan hati yang tak bertoleransi. Kan sebiji dan persis sangat-sangat dengan Luffy. Seterusnya yang ketiga, James Zebedee the Elder, yang boleh dikatakan dapat dikaitkan dengan perwatakan podcast, especially Ace, abang kepada John, podcast Ace dan Monkey D. Luffy. Dia seorang yang berani dan pemaaf, seorang lelaki yang tiada cemburu, seorang lelaki yang setianya luar biasa. Sifat-sifat seperti ini sangat-sangat sama dengan Ace, iaitu berani berlawan dengan sesiapa pun, pemaaf macam mana dekat scene di Alabasta, dan sama juga dengan kisah dia bersama-sama dengan Whitebeard. Dia juga langsung tidak ada cemburu kepada Luffy, taat setia kepada Whitebeard. Seterusnya, dia adalah yang pertama dari 12 disciples menjadi syahid, yang bermaksud Ace adalah karakter D yang pertama terbunuh dalam arc anime, bukan mati flashback macam Rogue, Roger dan sebagainya. Yang seterusnya keempat, Thaddeus Jude, yang berkemungkinan boleh dikaitkan dengan Trafalgar. Jude digelar sebagai Trinomius, yang bermaksud lelaki bernama tiga, dan kita dapat melihat Law mempunyai tiga nama, iaitu Trafalgar, Water dan Law. Jude berkebolehan menyembuhkan ramai orang dan banyak dipercayai atas nama Master. Law seorang doktor, boleh dipercayai, dan seorang kapten. Seterusnya, dia berpegang pada kata-kata kuasa tidak boleh digantikan dengan nama cinta. Situasi ini sangat sama dengan Law ketika Law bersama-sama dengan Corazon. Seterusnya yang kelima adalah Simon the Zealot, yang boleh dikaitkan dengan Jaguar, seorang pahlawan yang mempunyai penderitaan dan berjuang untuk apa yang dianggap sebagai kesucian iman dia. Jaguar Saul adalah hero yang menyelamatkan Robin, mempunyai pengorbanan dan juga perjuangan. Seterusnya, dia bersungguh-sungguh dalam amalan baik dan melulu dalam jenis tindakan yang paling buruk. Saul adalah orang yang baik tapi tindakannya melulu dalam situasi yang buruk. Zealot sangat dibenci oleh orang Rom. Kebencian oleh orang Rom inilah yang menghancurkan kota Jerusalem di Palestin. Saul dimusuhi Merin. Merin menghancurkan O'Hara menggunakan Buster Call, lelaki yang pernah dibunuh dalam kesetiaan kepada Israel, mengorbankan dirinya di O'Hara. Namun kita mengetahui yang Saul masih hidup. Yang keenam, Judas Iscariot, yang mungkin sama perwatakannya dengan Marshall D. Teach. Judas adalah pengkhianat di antara 12 disciple. Can I say more? Katanya antara nama D, Blackbeard seorang sahaja yang kita lihat sekarang ini berkhianat. Yang seterusnya yang ketujuh, Philip, yang mungkin dapat dikaitkan dengan Rox. Philip adalah seorang yang sangat ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi tidak nampak bagaimana ia boleh dilakukan. Rox adalah seorang kapten dan memimpin ramai anak buah macam Whitebeard, Kaido, Big Mom dan seterusnya. Philip menunjukkan bahawa dia mempunyai naluri dakwah. Rox dilahirkan pemimpin yang berkaliber sehinggakan anak-anak buahnya menjadi Yonko. Philip adalah seorang lelaki yang mempunyai hati yang hangat dan mempunyai sikap mental yang negatif. Memang sangat-sangat sama dengan Rox. Seterusnya yang ke-8, Bartholomew Nathael, yang juga mungkin dapat dikaitkan dengan Nefertri. Nathael adalah satu-satunya 12 disciples yang berasal dari darah raja atau keturunan bangsawan. So tak payah nak explain lebih-lebih, dah tentu sangat-sangat sama dengan Vivian. Yang seterusnya adalah yang tinggal lagi, yang ke-9 Matthew Levi, yang ke-10 James Alphaeus the Younger, yang ke-11 Andrew, dan yang ke-12 Thomas. So aku ada search sikit pasal baki 4 lagi baki disciples Jesus ni, which is yang pertama Matthew Levi. Matthew adalah seorang tax collector, which is sebuah pekerjaan yang sangat-sangat dibenci warga watan dia sebab dia bekerja di bawah Roman government, dan orang yang jadi pengutip cukai ni kebiasaannya jadi kaya lah dan buatkan orang atas dia jadi
kaya dengan memiskinkan orang kampung dia sendiri. Pernah sekali Matthew adakan banquet besar-besaran untuk Jesus dengan menjemput ramai orang. Beliau terus membuat keputusan untuk menjadi salah seorang pengikut Jesus sebaik sahaja didakwahkan dan meninggalkan pekerjaannya serta-merta. Sungguh pun kerjanya tersebut sangat-sangat menguntungkan dirinya. So guys, korang agak watak mana yang sesuai untuk jadi Matthew? Seterusnya adalah James Alphaeus the Younger. Untuk watak James ni susah sikit nak predict sebab James Alphaeus the Younger sangat sedikit kisah tentang dia dalam Bible dan dikatakan hanya 4 kali sahaja disebut. Itu pun ada percanggahan pendapat sebab dalam Bible ada 3 orang bernama James. Jadi tak sure sama ada merujuk kepada James the Younger atau James yang lain. Seterusnya adalah Andrew. Andrew adalah orang pertama yang didakwahkan oleh Jesus dan merupakan orang pertama yang claim Jesus sebagai Messiah. Andrew sangat terkenal dengan sifat berani dan jantan dia. Selain itu, dia juga adalah seorang nelayan di mana kali pertama Jesus bertemu dia sedang menangkap ikan di Sea of Galilee bersama Peter. Dan yang terakhir adalah Thomas. Thomas atau nama lainnya juga dikenali sebagai Didymus yang bermaksud kembar. Berkenaan Thomas juga tidak banyak diketahui melainkan nama samarannya adalah The Doubting Thomas. So guys, inilah serba sedikit yang aku dapat dan komen penuh dari nakama kita Kula Pulen. So please tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah supaya aku pun dapat bacakan apa pendapat korang yang telah terzahir di ruangan komen kat bawah. Okay, so see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi